jambatan keajaiban, semangat Malaysia di padang pasir Arab, musnahkan serta-merta semua struktur yang telah mereka bina. Titah yang mengejutkan dari Duli Yang Teramat Mulia Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah membuat seluruh dunia terdiam dan menitiskan air mata. Ini adalah pengisi tiharan yang dibuat selepas 6 tahun penangguhan sepenuhnya sebuah projek mega. Pembinaan jambatan laut yang dinamakan Laluan Maut Merentasi Lautan, di tengah-tengah bahang panas melebihi 50 grad dan badai pasir ganas di sebuah lokasi di mana semua syarikat pembinaan terkemuka dunia telah menarik diri. Hanya satu negara yang tampil ke hadapan, Malaysia, untuk menanam ribuan cerucuk ke dasar laut di mana tiada jentera yang mampu bertahan dan menyiapkan sebuah jambatan dengan panjang keseluruhan 36,14 km. Seluruh dunia telah mengisitiharkannya sebagai sesuatu yang mustahil, diiringi dengan cemuhan dan pandangan rendah. Tetapi pada hari itu, Putra Mahkota Mohammed mengisitiharkan, inilah masa depan rakyat Arab Saudi, dan yang telah membina masa depan ini ialah Malaysia. Kami tidak akan sekali-kali melupakan jasa ini. Apakah yang sebenarnya telah berlaku? Sebelum kita bermula, saya hanya memohon satu saat berharga Anda untuk menekan butang langgan. Ia akan menjadi sumber inspirasi yang besar untuk saya terus menghasilkan video. Sekarang, mari kita mulakan. Nama saya Gita David Hunter, seorang fellow di Institusi Jurutera Awam United Kingdom. Saya telah mengkaji jambatan dan struktur marin dalam persekitaran ekstrem di seluruh dunia selama lebih 30 tahun. Di rantau Timur Tengah sahaja, saya telah menyelia 12 projek. Tetapi pada tahun 2017, apabila saya menerima jemputan untuk menjadi penasihat kepada Kerajaan Arab Saudi, saya tidak menyangka bahawa ini akan menjadi pengalaman paling mengejutkan dalam hidup saya. Sebaik sahaja saya melihat tapak projek buat kali pertama, saya sedar ini bukanlah kawasan perairan biasa. Laut ini terletak di hujung utara Teluk Aqaba, salah satu persekitaran pembinaan paling ekstrem di dunia. Selama lebih separuh hari, suhu secara konsisten melebihi 50 degrees. Kepekatan garam di dalam air laut adalah 2 kali ganda daripada biasa. Ini adalah tempat di mana peralatan industri pun akan berkarat dan rosak dalam masa 6 bulan sahaja. Terletak di sempadan antara padang pasir dan lautan, badai pasir boleh melanda pada bila-bila masa, dan apabila ia berlaku, jarak penglihatan menurun sehingga mustahil untuk melihat lebih dari 10 meter, memaksa semua kerja dihentikan. Yang lebih teruk ialah hakisan dahsyat yang disebabkan oleh campuran air laut dan pasir. Ini bukan sekadar karat biasa, keluli khas pun tidak mampu bertahan di sini. Dalam keadaan sedemikian, idea untuk membina jambatan laut sepanjang 36 km telah dilahirkan. Kerajaan Arab Saudi berharap jambatan ini akan menghubungkan tanah besar di Aqaba dengan Pulau Abu. Sama ada dari segi ekonomi atau simbolik, ini adalah projek penting untuk memacu pembangunan negara. Tetapi realitinya berbeza. Selepas projek bermula pada tahun 2011, syarikat-syarikat pembinaan terkenal dunia menarik diri satu demi satu. Bermula dengan Bechtel dari Amerika Syarikat. Mereka mengibarkan bendera putih dengan alasan peralatan mereka tidak dapat menahan proses penanaman cerucuk bawah laut. Kemudian Bouygues dari Perancis dan Hochtief dari Jerman turut menarik diri. Apabila saya sendiri menyiasat, alasan mereka sangat jelas. Pertama, penanaman cerucuk bawah air hampir mustahil kerana dasar laut yang tidak stabil, ditambah dengan serangan garam dan pasir yang berterusan menyebabkan kegagalan berturut-turut. Kedua, begitu juga dengan pembinaan pulau-pulau buatan. Konkrit akan retak akibat kemasinan tinggi sebelum sempat mengeras. Masalah yang paling serius ialah tenaga kerja. Pekerja tidak boleh berada di tapak projek lebih dari 2 jam di tengah bahang lebih 50 derajat Celsius. Peralatan logam menjadi begitu panas sehingga tidak boleh disentuh, dan kabus garam dari laut menyebabkan kerengsaan pada sistem pernafasan menjadi penghalang kepada kerja jangka panjang. Media tempatan mula menggelarnya Projek Maut 6 tahun berlalu. Pada tahun 2017, apabila saya tiba di Arab Saudi, tapak projek itu tidak ubah seperti timbunan puing yang terbiar. Struktur sementara yang separuh siap, berkarat dan peralatan terbiar reput. Kerajaan Arab Saudi, dengan harapan terakhir, membuka semula tender kepada syarikat pembinaan di seluruh dunia. Dan pada masa itulah, dalam satu mesyuarat penasihat Majlis Diraja, satu nama yang tidak dikenali disebut, Puncak Jaya Bina, sebuah syarikat dari Malaysia. Sejujurnya, pada mulanya saya ragu-ragu. Sebuah projek yang telah ditinggalkan oleh syarikat pembinaan gergasi Eropah dan Amerika, kini diterima oleh sebuah syarikat pembinaan dari Malaysia. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi dingin.
Seorang penasihat berkata, "Bolehkah sebuah syarikat Malaysia menahan persekitaran yang begitu ekstrem?" Seorang lagi lebih berterus terang, "Terlalu berisiko untuk menyerahkan projek yang telah gagal selama 6 tahun kepada sebuah syarikat yang kurang berpengalaman." Tetapi Menteri Kerja Raya Arab Saudi mempunyai pendapat yang berbeza. Puncak Jaya Bina telah berjaya dalam beberapa projek di Timur Tengah dan dalam keadaan sekarang, kita tidak mempunyai banyak pilihan. Beliau betul, tiada pilihan lain. Saya meneliti kertas cadangan projek dari Puncak Jaya Bina dan ia sama sekali berbeza daripada pendekatan syarikat-syarikat lain. Ia tidak bercakap tentang teknologi baru yang hebat atau peralatan canggih, tetapi tentang kaedah yang disesuaikan dengan persekitaran. Apa yang paling mengejutkan ialah kajian terperinci mereka mengenai keadaan tempatan, langkah-langkah mengatasi bahang 50 grad Celsius, teknik pencegahan karat akibat garam, dan pengurusan projek untuk menghadapi badai pasir. Semuanya spesifik dan praktikal. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan niat yang jelas untuk tidak berputus asa terhadap apa yang dianggap mustahil oleh orang lain. Bagi mereka, tidak kira betapa sukarnya, ia tetap boleh dilaksanakan. Saya tertanya-tanya, dari manakah datangnya keyakinan itu? Pada September 2017, Kerajaan Arab Saudi membuat keputusannya. Kontraktor untuk pembinaan laluan Pantai Raja Abdullah ialah Puncak Jaya Bina dengan kontrak bernilai bersamaan $2 bilion dan tempoh pembinaan selama 6 tahun. Selepas itu, media tempatan terbahagi kepada dua kamp. Satu pihak melihatnya sebagai harapan terakhir. Pihak yang lain melihatnya sebagai permulaan kepada satu lagi kegagalan. Rakyat Arab Saudi bersikap ragu-ragu. Mereka telah terlalu banyak kali dikecewakan. Tetapi saya mempunyai firasat yang aneh. Saya memerhatikan pasukan Puncak Jaya Bina memeriksa tapak. Pandangan mata mereka berbeza daripada syarikat lain. Daripada mencari masalah, mereka seolah-olah sedang mencari penyelesaian. Terutamanya apabila pengarah projek itu sendiri menyentuh air laut, malah merasainya. Saya terkejut. Saya tidak pernah melihat perhatian terhadap perincian seperti itu. November 2017, pasukan dari Malaysia akhirnya tiba di Arab Saudi. Apabila saya bertemu mereka di lapangan terbang, sejujurnya saya sedikit kecewa. Mereka tidak kelihatan sophisticated seperti syarikat-syarikat pembinaan besar dari barat, dan mereka tidak mempunyai banyak peralatan. Tetapi pandangan mata mereka berbeza. Ia adalah pandangan mata orang yang tidak tahu erti putus asa. Saya menulis dalam diari saya pada malam itu. Bolehkah mereka benar-benar menyelesaikan projek yang telah gagal selama 6 tahun ini? Saya masih tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, mereka berbeza. Itulah kali pertama saya bertemu Malaysia dan Puncak Jaya Bina. Walaupun saya tidak tahu keajaiban apa yang akan mereka cipta, saya mempunyai firasat bahawa sesuatu yang istimewa sedang bermula. Pada 15 Mei 2018, Majlis Pecah Tanah Laluan Pantai Raja Abdullah diadakan dengan kehadiran kerabat diraja dan pegawai kanan Kerajaan Arab Saudi. Dan dalam majlis ini saya buat pertama kalinya melihat seluruh pasukan Puncak Jaya Bina. Sejujurnya, tanggapan pertama tidak begitu baik. Pasukan Malaysia yang menghadiri majlis itu terlalu sederhana berbanding acara-acara sebelumnya yang dianjurkan oleh syarikat pembinaan barat. Perbezaannya ibarat langit dengan bumi. Tiada jentera berat yang dipamerkan atau pavilion promosi yang mewah, hanya jurutera dan mandur yang memakai pakaian kerja basah kuyup dengan peluh, dan beberapa peralatan pembinaan yang ringkas. Reaksi media tempatan sangat pantas. Akhbar The Riyadh Times meletakkan tajuk utama pada keesokan harinya, permulaan yang terlalu lemah. Kandungan artikel itu juga tidak positif, mengatakan bahawa tanggapan pertama terhadap syarikat Malaysia yang menggantikan projek yang telah ditinggalkan oleh syarikat bertaraf dunia adalah mengecewakan. Yang lebih mengejutkan ialah reaksi industri pembinaan tempatan. Pengerusi Persatuan Kontraktor Arab Saudi menyatakan dalam satu sidang akhbar, "Sejujurnya, saya bimbang. Mereka jauh lebih kecil daripada syarikat-syarikat yang telah gagal. Mampukah mereka menangani projek gergasi ini?" Seorang pakar pembinaan dari UAE juga mempunyai pendapat yang sama. Beliau berkata terus terang kepada saya, "David, Anda sudah lihat, skala mereka terlalu kecil. Mereka tidak mempunyai peralatan canggih seperti syarikat Amerika atau Eropah, dan kaki tangan mereka tidak mencukupi. Saya rasa mereka akan menarik diri dalam masa setahun." Sejujurnya, itu juga yang saya fikirkan. Pasukan Puncak Jaya Bina yang saya lihat semasa majlis pecah tanah itu benar-benar terlalu sederhana. Hashim bin Razak, pengarah projek, adalah seorang lelaki berusia lingkungan 40.
dengan kulit sawo matang. Beliau tidak memakai sut berjenama, tetapi sepasang baju kerja yang lusuh. Beliau cuba berbahasa Inggris tanpa penterjemah, tetapi tidak begitu lancar. Pembentangannya kelihatan sedikit kekok. Tetapi yang anehnya, sementara orang lain mencemuh, riak wajah Ir, Hashim tidak berubah. Sebaliknya, beliau menjadi lebih serius. Apabila seorang wartawan bertanya, bila proyek itu dijangka siap, beliau menjawab dengan tegas, pasti akan siap sebelum 2024. Selepas majelis itu, media tempatan terus menyiarkan berita negatif. Satu kolom bertajuk Harapan Terakhir Ialah Malaysia menarik perhatian besar. Penulis kolom itu menulis bahwa sebuah proyek yang telah ditinggalkan oleh syarikat pembinaan besar dari AS, Perancis dan Jerman selama 6 tahun akan disiapkan oleh sebuah syarikat bersaiz sederhana dari Malaysia. Sejujurnya ia kelihatan mustahil. Malah ada kritikan yang lebih pedas. Akhbar Saudi Daily menyiarkan dalam editorialnya, permulaan yang sia-sia, mempersoalkan mengapa kerajaan menyerahkan lebih $2 bilion kepada sebuah syarikat yang belum terbukti. Ini adalah pembaziran wang pembayar cukai. Di kalangan pelabur Timur Tengah dan pakar Barat, cemuhan berterusan. Seorang pelabur Qatar memberitahu saya, David, berdasarkan pengalaman saya, pasukan sekecil ini tidak mempunyai harapan untuk berjaya. Mungkin mereka tidak tahu betapa ekstremnya persekitaran di rantau ini. Sejujurnya, image awal pasukan Puncak Jaya Bina jelas berbeza daripada syarikat lain. Bechtel atau Boygas telah membawa berpuluh-puluh model peralatan terkini dan ratusan pakar. Tetapi pasukan Malaysia hanya mempunyai beberapa jengkaut dan kren asas, dan kira-kira 30 jurutera Malaysia. Tempat tinggal mereka juga berbeza. Syarikat-syarikat sebelum ini menginap di hotel 5 bintang atau membina kem mewah. Tetapi Puncak Jaya Bina hanya membina tempat tinggal ringkas menggunakan kontena, memasang sedikit penghawa dingin, dan memasak sendiri. Penduduk tempatan berbisik, bagaimana orang yang hidup sederhana begini boleh melakukan kerja besar. Cemuhan media semakin menjadi-jadi. Radio Saudi melaporkan pada waktu malam, menekankan peralatan sederhana syarikat Malaysia itu, mempersoalkan sama ada peralatan seperti itu benar-benar boleh digunakan untuk membina jambatan laut sepanjang 36 km. Malah beberapa ahli parlimen mula mempersoalkan. Seorang ahli parlimen pembangkang bertanya kepada kerajaan sama ada mereka terlalu tergesa-gesa memilih sebuah syarikat yang kurang berpengalaman. Malah di dalam kerajaan sendiri, ada suara-suara yang mengatakan mereka sepatutnya lebih berhati-hati. Tetapi yang anehnya, pasukan Malaysia tidak berputus asa. Sebaliknya, mereka menunjukkan dedikasi yang lebih tinggi terhadap kerja mereka. Mereka berada di tapak projek dari pagi hingga malam, tidak berehat walaupun pada hari Sabtu dan Ahad untuk merancang kerja. Yang amat menakjubkan ialah Ir Hashim. Walaupun dicemuh dan dikritik oleh media, beliau bangun awal untuk memeriksa tapak, dan walaupun dalam bahang lebih 50 degradasi, beliau tidak menanggalkan pakaian kerjanya dan bekerja sendiri sehingga basah kuyup dengan peluh. Di tengah-tengah keraguan itu, pada suatu malam saya pergi ke tempat tinggal mereka dan melihat satu pemandangan yang sukar dipercayai. Di dalam kontena, para jurutera Malaysia sedang membentangkan pelan biru dan berbincang dengan hangat. Apabila saya melihat jam, sudah lebih pukul 11 malam. Ir Hashim melihat saya dan tersenyum malu. Maaf, sudah lewat malam. Apa yang kamu semua buat pada waktu begini? Saya bertanya. Beliau menjawab, merancang kerja untuk esok. Tuan, kami tidak boleh membazirkan walau sehari pun untuk proyek ini. Pada masa itu saya faham. Mereka tidak peduli berapa banyak orang lain mencemuh mereka. Satu-satunya kebimbangan mereka ialah kejayaan. Jika syarikat lain mementingkan pembentangan yang gah dan perhubungan awam, pasukan ini pula menumpukan pada kerja sebenar. Beberapa hari kemudian, saya berbual dengan seorang kontraktor tempatan. Beliau berkata, orang Malaysia ini memang berbeza. Orang asing lain, apabila hujung minggu, mereka pergi ke bandar, membeli belah, makan di restoran. Tetapi mereka sentiasa berada di tapak projek seperti orang gila kerja. Tetapi saya mula berfikir sebaliknya. Kesederhanaan dan keikhlasan mereka mungkin bukan sekadar ciri pribadi, tetapi satu falsafah, satu budaya yang menghargai isi kandungan lebih daripada penampilan, tindakan lebih daripada kata-kata. Dan saat yang menentukan tiba pada akhir Februari, apabila cemuhan mencapai kemuncaknya. Ir Hashim datang berjumpa saya secara pribadi. Wajahnya serius. Dr. Hunter, percayalah pada kami. Saya keliru seketika. Apa maksud awak? Beliau menyambung. Semua orang meragui kami, tetapi kami pasti akan menyiapkannya. Beri kami sedikit masa lagi. Di matanya,
saya melihat sesuatu yang istimewa. Ia bukan keangkuhan atau kedegilan, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, seperti satu kepercayaan. Ia bukan kita boleh melakukannya, tetapi kita mesti melakukannya. Ia adalah satu misi. Kenapa awak begitu yakin? Saya bertanya. Beliau berfikir sejenak dan menjawab, kami ada pengalaman dalam hal ini. Pengalaman berjaya dalam perkara yang orang lain katakan mustahil. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara dengan menara berkembar Petronas dan litar lumba Sepang, tetapi kami juga mempunyai akar umbi kesabaran dan ketabahan yang mendalam. Kami telah melalui pelbagai krisis ekonomi dan politik, tetapi sentiasa bangkit semula. Kami telah membina industri bertaraf dunia dengan tangan kami sendiri, dari otomotif hingga elektronik. Dan yang paling penting, kami tiada sebab untuk berputus asa. Malam itu saya berfikir panjang, bolehkah mereka benar-benar melakukannya? Bolehkah mereka menepis semua keraguan dan mencipta keajaiban? Walaupun saya tidak pasti satu perkara yang jelas, mereka sama sekali berbeza daripada syarikat lain. Di tengah-tengah pandangan sinis dan keraguan mereka tidak berganjak. Pasukan yang pendiam itu mungkin benar-benar akan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Saya mula berfikir begitu. Mei 2018, neraka dunia sebenar bermula. Gelak tawa semasa majlis pecah tanah hanyalah permulaan. Wajah sebenar Teluk Akaba mula menampakkan dirinya di hadapan pasukan Malaysia. Kabaran pertama ialah bahang yang dahsyat. Menjelang pertengahan Mac, suhu meningkat dengan cepat. Pada pukul 10 pagi, ia mencecah 45 grad Celsius dan pada tengah hari, ia jauh melebihi 50 darjah. Peralatan logam menjadi begitu panas sehingga tidak boleh disentuh. Simen yang dituang boleh mencairkan tapak bat. Pekerja tempatan adalah yang pertama mula berhenti, mengatakan mereka tidak boleh bekerja dalam cuaca begini. Hampir setiap hari ada yang berhenti kerja. Jika orang Arab Saudi sendiri mengelak daripada bekerja di luar dalam bahang ini, bagaimana orang asing boleh bertahan? Tetapi reaksi pasukan Malaysia berbeza. Hashim memutuskan untuk mengubah jadual kerja. Bekerja dari 4 pagi hingga 10 pagi, dan sekali lagi dari 6 petang hingga 10 malam. Jika kita tidak boleh mengelak bahang, kita mesti hidup bersamanya, katanya. Menjelang April, cabaran yang lebih besar tiba, badai pasir. Badai pasir besar pertama melanda pada 15 April, sekitar jam 2 petang. Langit tiba-tiba bertukar menjadi kuning pekat. Dalam masa kurang dari 10 menit, seluruh dunia dilitupi pasir. Semua peralatan di tapak projek tertimbus. Masalahnya, dalam seminggu, badai pasir besar dan kecil melanda 2 atau 3 kali. Dengan setiap kejadian, kerja membersihkan tapak dan menyelenggara peralatan mengambil masa 1 atau 2 hari, melambatkan kemajuan kerja. Lebih teruk lagi, kesan hakisan daripada campuran air laut dan pasir lebih serius daripada yang dijangkakan. Keluli tetulang biasa mula berkarat dalam masa kurang dari seminggu. Beberapa peralatan terpaksa dibuka, dibersihkan, dan dipasang semula setiap minggu. Media tempatan tidak melepaskan peluang. Akhbar The Riyadh Times berulang kali meletakkan tajuk utama selama berhari-hari. Kontraktor Malaysia menghadapi kesukaran sejak bulan pertama. Akhbar Saudi Times mengejek, belum lagi musim panas secara rasmi sudah jadi begini. Apa akan jadi pada bulan Jun? Menjelang Mei, keadaan menjadi lebih teruk. Suhu melebihi 50 derajat selama berhari-hari. Daripada 200 pekerja tempatan, kini hanya tinggal 50 orang dan kebanyakan mereka hanya bekerja separuh hari sebelum berhenti. Jika begini berterusan, hanya tinggal orang Malaysia sahaja, kata seorang mandur tempatan. Perkara yang sama berlaku kepada syarikat asing lain. Akhirnya, hanya tinggal jurutera asing bertengkar sesama sendiri sebelum berhenti. Serangan media semakin hebat. Akhbar Saudi Daily meletakkan tajuk utama di muka depan. Puncak Jaya Bina menghadapi krisis. Projek mungkin dihentikan. Di dalam kerajaan suara-suara kebimbangan mula kedengaran. Khabar angin mengatakan bahawa Timbalan Menteri Kerja Raya berkata, mereka perlu menyemak semula projek itu. Tetapi yang anehnya, pasukan Malaysia tidak goyah. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bersatu. Setiap kali seorang pekerja tempatan berhenti, seorang warga Malaysia akan mengambil alih tempatnya. Jurutera menggali dengan penyodok dan pengurus mengendalikan jentera. Image Hashim amat menakjubkan. Walaupun pada suhu 55 grad, beliau tidak pernah meninggalkan tapak projek. Beliau minum lebih 20 liter air setiap hari untuk menyelia kerja. Jika kita berputus asa, semuanya akan berakhir. Tetapi jika kita teruskan, kita akan menemui jalan, katanya. Menjelang Jun, musim panas sebenar bermula. Suhu mencecah hampir 60 derajat Celcius selama berhari-hari. Biasanya pada masa ini,
semua projek pembinaan akan berhenti. Tetapi Puncak Jaya Bina terus bekerja. Kaedah mereka unik. Kami berehat sepenuhnya pada waktu siang dan bekerja dari 10 malam hingga 4 pagi, jelas Ir. Hashim, memasang sistem pencahayaan untuk kerja malam. Ini bukan tentang melawan persekitaran, tetapi bekerja sama dengannya. Tetapi ini masih dikritik oleh media. Terdapat laporan yang mengatakan bekerja pada waktu malam meningkatkan risiko kemalangan. Pegawai kanan kerajaan mula mempertimbangkan untuk menghentikan projek. Menjelang akhir Julai, keadaan telah mencapai hadnya. Bahang 60 grad Celsius yang berterusan selama berhari-hari menyebabkan kumpulan pekerja tempatan terakhir pulang ke rumah. Kini, benar-benar hanya tinggal orang Malaysia. 30 orang Malaysia terpaksa membina jambatan laut sepanjang 36 km. Media menggelar mereka pasukan Malaysia yang kesepian dan melaporkannya berterusan selama berhari-hari. Kerajaan malah memberi amaran bahawa mereka mungkin mengeluarkan arahan untuk menghentikan kerja atas sebab keselamatan. Malam itu, saya pergi ke tempat tinggal pasukan Malaysia. Di dalam kontena itu, panasnya seperti ketuhar. Tetapi mereka masih membongkok di atas pelan biru, berbincang, semuanya kelihatan letih, tetapi pandangan mata mereka masih tidak berputus asa. Kamu semua benar-benar akan teruskan? Saya bertanya. Ir, Hashim mengangguk. Kami mesti, tiada pilihan lain. Kenapa kamu mesti buat ini dengan begitu nekat? Beliau berfikir sejenak dan menjawab, Tuan, jika kami berputus asa di sini, adakah syarikat Malaysia lain akan berani mencuba ini pada masa hadapan? Jika kami gagal sekarang, peluang terakhir untuk industri pembinaan Malaysia diiktiraf di Timur Tengah akan hilang. Seorang jurutera lain menambah perlahan, bagi kami, ini bukan hanya soal wang. Ini adalah maruah Malaysia. Negara kami mempunyai sejarah panjang dalam bidang kejuruteraan dan tidak pernah tunduk. Kami bertahan dengan kemahiran dan perpaduan kami. Industri kami bersaing di pasaran global. Kami perlu menggunakan teknologi kami untuk membuktikan diri kepada dunia. Jika kami berputus asa di sini, Malaysia hanya akan diingati sebagai negara kecil yang tidak berkemampuan. Apabila saya mendengar kata-kata mereka, saya faham. Bagi mereka, projek ini adalah soal hidup atau mati. Tidak berjaya bermakna melepaskan impian selamanya. Hanya ada dua pilihan. Ketika saya melangkah keluar dari kontena itu, saya tertanya-tanya adakah mereka benar-benar boleh mengatasi keadaan yang terdesak ini. Bolehkah 30 orang menewaskan lautan sepanjang 36 km seorang diri, tanpa bantuan? Seolah-olah semua harapan telah hilang. Tetapi pada masa itulah, pasukan Malaysia sedang mencari satu-satunya jalan keluar untuk menang. Ogos 2018, ketika semuanya kelihatan terdesak, satu perubahan yang menakjubkan mula berlaku dengan pasukan Malaysia. Dalam keadaan terpencil, mereka mula mencuba kaedah yang sama sekali baru. Ir, Hashim memanggil saya ke tapak projek. Dr. Hunter, kami mahu cuba sesuatu yang lain. Kami ingin mendengar pendapat Tuan. Dalam suaranya, ada semangat dan harapan. Apabila saya tiba di tapak projek, pemandangannya sukar dipercayai. Cerucuk-cerucuk lama yang digunakan oleh syarikat lain sedang ditanggalkan. Mereka sedang merobohkan struktur yang telah dipasang selama beberapa bulan. Kenapa kamu merobohkan apa yang sudah dipasang? Saya bertanya. Ir, Hashim menjelaskan, kami tidak boleh menggunakan kaedah lama. Cerucuk-cerucuk itu tidak dapat berlabuh dengan kukuh di dasar laut dan disebabkan kemasinan, ia mula terhakis dalam masa kurang dari 6 bulan. Apabila saya memeriksa cerucuk yang dipasang oleh Boy Gus, saya melihat karat yang sangat serius. Kepekatan garam di dalam air laut dan lelasan pasir telah menyebabkan kerosakan teruk pada permukaan cerucuk. Jadi, apa yang kamu akan buat? Saya bertanya. Ir, Hashim membuka satu pelan biru. Kami telah memutuskan untuk meninggalkan kaedah penanaman cerucuk sama sekali. Sebaliknya, kami akan memasang tapak konkrit peratuang yang dihasilkan khas terus ke dasar laut. Apabila saya mendengar penjelasan ini buat kali pertama, saya keliru. Penggunaan tapak konkrit peratuang dianggap sebagai teknologi lapuk dalam industri pembinaan barat. Syarikat pembinaan besar Amerika dan Eropah telah meninggalkan kaedah ini kerana ia tidak efisien dan lambat. Syarikat-syarikat lain tidak mengesyorkan kaedah ini, kata seorang jurutera Malaysia. Tetapi menurut pengiraan kami, dalam persekitaran ini, ia mungkin kaedah yang paling sesuai. Logik mereka ialah kaedah penanaman cerucuk tradisional, memerlukan penusukan cerucuk jauh ke dalam dasar laut, dan dalam proses itu, cerucuk terdedah kepada garam dan pasir untuk tempoh yang lama. Tetapi kaedah pemasangan blok konkrit melibatkan peletakan blok konkrit besar di dasar laut dan menggunakan beratnya untuk kestabilan.
Masalahnya ialah konkrit Ir. Hashim mengakui secara terus terang, konkrit biasa tidak dapat menahan tahap kepekatan garam ini. Kami perlu membangunkan sejenis konkrit khas. Dari saat ini, inovasi sebenar pasukan Malaysia bermula. Mereka mengadakan mesyuarat jarak jauh 24,7 dengan Institut Penyelidikan Syarikat Induk mereka di Malaysia untuk membangunkan konkrit khas tahan garam. Walaupun Malaysia bukan negara terbesar, kami mempunyai taman teknologi dan institut penyelidikan bertaraf dunia. Industri otomotif dan elektronik, kami boleh menghasilkan komponen kompleks dan mengekspornya ke seluruh dunia kerana kami mempunyai asas penyelidikan yang kukuh. Mereka menjalankan penyelidikan dengan menambahkan bahan tambah khas ke dalam konkrit asas untuk menghalang penembusan garam sambil meningkatkan kekuatannya. Mereka mencipta blok konkrit percubaan pertama pada akhir bulan Ogos, sebuah blok selebar dan sepanjang 2 meter dan merendamnya di dalam air laut. Pemantauan harian terhadap keadaannya bermula. Media tempatan sekali lagi mencemuh. Akhbar The Riyadh Times meletakkan tajuk utama, Pasukan Malaysia melakukan eksperimen aneh, melaporkan bahawa sementara syarikat lain menggunakan teknologi terkini yang terbukti, Malaysia menggunakan kaedah lapuk dan sentiasa bereksperimen. Tetapi selepas 2 minggu, apabila keputusan pertama diumumkan, semua orang terkejut. Konkrit biasa mula menunjukkan retakan di permukaannya, tetapi konkrit khas yang dibangunkan oleh pasukan Malaysia tidak menunjukkan sebarang perubahan. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Ir, Hashim menjelaskan, kami telah menyesuaikan nisbah bahan tambah khas untuk menghalang garam daripada menembusi konkrit, sambil meningkatkan kekuatan permukaannya sebanyak 30%. Selepas sebulan, hasilnya lebih menakjubkan. Keluli khas berkualiti tinggi yang digunakan oleh syarikat lain mula berkarat dengan teruk, tetapi konkrit pasukan Malaysia masih seperti baru dan malah menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Menurut penjelasan mereka, bahan tambah khas itu telah menghasilkan tindak balas kimia dengan garam, menjadikan konkrit lebih keras dan lebih tahan lama. Ini adalah satu penemuan yang sama sekali baru. Menjelang September, pasukan Malaysia secara rasmi memulakan pemasangan tapak konkrit pratuang. Tapak pertama adalah blok konkrit gergasi berdiameter 20 meter dan tebal 3 meter. Ketepatan adalah kunci. Jika tersasar walaupun 1 sentimeter, seluruh jambatan akan menjadi tidak stabil pada masa hadapan. Mereka menggunakan GPS dan peralatan sonar bawah air untuk mengukur kedudukan yang tepat dan meletakkan tapak pertama sepanjang malam dengan ralat hanya 3 mm tahap ketepatan 5 kali ganda lebih baik daripada standar antarabangsa. Selepas tapak pertama berjaya dipasang, suasana tempatan mula berubah secara beransur-ansur. Persatuan Kontraktor Arab Saudi menghantar satu pasukan jurutera untuk memeriksa tapak. Ini benar-benar satu teknologi baru. Kualiti, konkritnya menakjubkan. Ketepatan pemasangannya sempurna. Pada bulan Oktober, tapak kedua dan ketiga berjaya dipasang berturut-turut. Suasana telah berubah sepenuhnya. Masa yang diperlukan untuk memasang setiap tapak berkurangan dan ketepatan meningkat. Jika sebelum ini sukar untuk menyiapkan satu dalam sehari, kini mereka boleh menyiapkan 2. Yang lebih mengejutkan ialah penjimatan kos. Berbanding dengan kaedah penanaman cerucuk tradisional, mereka telah menjimatkan 30% kos bahan dan masa pembinaan dipendekkan. Dan yang paling penting, hampir tiada penyelenggaraan diperlukan. Ini benar-benar satu inovasi, saya berkata dengan kagum. Ir, Hashim tersenyum. Ia bukan inovasi, ia adalah tentang mencari teknologi yang sesuai dengan persekitaran. Teknologi terkini tidak semestinya yang terbaik. Pada masa itu saya faham, pasukan Malaysia tidak cuba melawan persekitaran. Sebaliknya, mereka membina teknologi yang selaras dengannya. Jika syarikat pembinaan barat cuba menggunakan teknologi lama mereka, pasukan Malaysia telah mencipta penyelesaian baru yang disesuaikan khas untuk persekitaran unik ini. Pada bulan November, media tempatan mula mengubah pendirian mereka. The Riyadh Times meletakkan tajuk utama, Inovasi Teknologi Pasukan Malaysia, dan menyiarkan artikel positif yang mengatakan bahawa apa yang pada mulanya kelihatan seperti teknologi lapuk adalah inovasi yang paling sesuai untuk persekitaran di rantau ini. Pada akhir Desember, saya sendiri melawat bahagian pertama yang telah siap. Blok-blok konkrit yang timbul di permukaan air tersusun dalam barisan yang sempurna dan struktur jambatan terletak kukuh di atasnya. Ia sungguh menakjubkan. Saya tidak dapat menahan diri daripada memuji mereka. Hashim berkata dengan wajah gembira, ini baru permulaan tuan. Masih jauh lagi perjalanan, tetapi saya yakin kita akan berjaya
ini bukan sekadar pembinaan biasa. Ia adalah satu falsafah reka bentuk yang telah menangani persekitaran. Mei 2019, saat terakhir telah tiba, hari penyiapan keseluruhan pulau buatan pertama. Setahun selepas pasukan Malaysia bermula, saya tiba di tapak projek pada jam 5 pagi agar tidak terlepas detik bersejarah ini. Di tengah-tengah Teluk Aqaba, 15 km dari daratan, sebuah objek gergasi berdiri megah. Pada mulanya, saya hampir tidak percaya. Tempat yang setahun lalu tiada apa-apa selain laut, kini telah terbina sebuah pulau sebenar. Selamat pagi Tuan Sapair. Hashim dengan wajah penuh bangga. Saya terdiam seketika. Sebuah pulau buatan gergasi sepanjang 300 meter dan lebar 200 meter terapung di tengah laut. Dan ia adalah sebuah segi empat tepat yang sempurna. Adakah ini benar-benar mungkin? Saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Dari jauh, ia kelihatan seperti sebuah pulau semula jadi. Tetapi apabila saya mendekat, saya melihat ia adalah satu struktur buatan manusia yang dicipta dengan teliti. Permukaannya diturap konkrit, sisinya lurus sempurna. Apabila saya menjejakkan kaki ke pulau itu, pemandangannya lebih menakjubkan. Ini bukan sekadar menambak tanah ke dalam laut. Ini adalah sebuah pangkalan operasi yang lengkap. Di tengah-tengahnya, sebuah kren besar telah dipasang. Di satu sisi, terdapat tempat tinggal untuk pekerja. Ini bukan sekadar pulau biasa, Tuan. Jelas seorang jurutera Malaysia. Ia direka bentuk sebagai hub keseluruhan projek. Dari sini kami akan mengawal semua kerja di bahagian seterusnya. Dan memang benar, di seluruh pulau itu, terdapat peralatan CCTV dan komunikasi dipasang. Peralatan pembinaan otomatik tersusun rapi dan malah sebuah helipad kecil telah dibina. Ini bukan sebuah pulau, ini adalah sebuah bandar kecil di tengah laut. Yang paling menakjubkan ialah ketepatannya. Diukur dengan GPS, sisihan lokasinya kurang daripada 1 cm berbanding pelan. Untuk sebuah jambatan sepanjang 36 km, tahap ketepatan ini sangat penting. Jika ada sedikit sisihan, sambungan pada masa hadapan akan bermasalah. Bagaimana kamu mencapai ketepatan ini? Saya bertanya. Hashim menjelaskan dengan terperinci. Semasa kami menuang konkrit, kami menggunakan acuan khas dan membangunkan sistem pelarasan automatik yang disambungkan ke koordinat GPS untuk menyesuaikan kedudukan dalam masa nyata. Semasa berjalan-jalan di pulau itu, saya tidak dapat tidak mengagumi keprihatinan pasukan Malaysia. Tempat teduh untuk pekerja berehat, sistem air minuman, sebuah klinik pertolongan cemas semuanya lengkap, menunjukkan keprihatinan terhadap mereka yang terpaksa bekerja dalam bahang lebih 50 derajat. Kira-kira jam 10 pagi, pekerja tempatan mula tiba beransur-ansur. Mereka yang telah berhenti beberapa bulan lalu kini kembali seorang demi seorang. Apabila mereka melihat sebuah pulau sebenar telah dibina di tengah laut, semuanya terkejut. Luar biasa, kata seorang mandur tempatan. Ini kali pertama saya melihat perkara ini. Orang Malaysia benar-benar telah mencipta daratan di tengah lautan. Detik yang paling menakjubkan adalah sekitar jam 2 petang. Semua pekerja berkumpul di tengah pulau untuk meraihkan kejayaan itu. 30 warga Malaysia dan 80 pekerja tempatan yang telah kembali bertepuk tangan bersama-sama. Bunyinya bergema di seluruh lautan, dan saya meremang. Hashim memberikan ucapan ringkas. Rakan-rakan, kita telah berjaya, dan ini baru permulaan. Sekarang kita perlu membina lebih banyak pulau seperti ini untuk menghubungkan keseluruhan 36 km. Selepas penterjemah menerjemahkannya, pekerja tempatan bersorak gembira. Petang itu, media tempatan mula berpusu-pusu datang. Para wartawan yang pernah mencemuh pasukan Malaysia terdiam apabila melihat pulau buatan yang telah siap. Seorang wartawan dari The Riyadh Times berbisik, ini sukar dipercayai. Berita malam mengubah nadanya. KTV meletakkan tajuk utama, permulaan sebuah keajaiban, sebuah pulau di tengah lautan. Penyampai berita mengatakan bahawa yang mustahil telah menjadi kenyataan, satu perubahan 180 darjah daripada laporan cemuhan setahun lalu. Lebih mengejutkan lagi ialah reaksi orang ramai. Di Bandar Riyadh, frasa adakah itu benar-benar mungkin menjadi ungkapan populer di kafe dan restoran. Pulau buatan itu menjadi topik perbualan. Orang ramai mula menyewa bot untuk melihatnya sendiri. Sekarang saya mula percaya, kata pengerusi Persatuan Kontraktor Arab Saudi selepas melawat tapak projek. Pada mulanya saya benar-benar ragu-ragu, tetapi apabila melihat hasilnya, saya harus akui pasukan Malaysia ini berbeza. Pandangan pegawai kerajaan juga berubah. Menteri Kerja Raya sendiri melawat tapak projek dan mengisitiharkan secara rasmi bahawa jika standardnya seperti ini,
Projek ini berkemungkinan besar akan berjaya satu kontras yang ketara berbanding beberapa bulan lalu apabila mereka sedang mempertimbangkan untuk menghentikannya. Tetapi perubahan terbesar berlaku pada pasukan Malaysia itu sendiri. Mereka yang sentiasa dicemuh dan diragui mula menunjukkan keyakinan buat kali pertama. Sekarang kami yakin kami boleh melakukannya, kata Ketua Jurutera. Hashim juga berubah. Tuan, ini adalah permulaan yang sebenar. Jika pulau pertama berjaya, kami akan membina pulau-pulau seterusnya dengan lebih cepat. Dalam suaranya, ada kelegaan buat kali pertama. Sebenarnya, telah berlaku satu kejayaan besar dari segi teknikal. Pengalaman yang terkumpul semasa membina pulau pertama telah meningkatkan kecekapan kerja dengan ketara. Nisbah campuran konkrit dioptimumkan, peralatan pemasangan dinaik taraf. Dari sebulan yang diperlukan sebelum ini, kini 2 minggu sudah cukup. Sebaik sahaja Anda mempunyai pengalaman, setiap proses menjadi sistematik, jelas seorang jurutera. Beberapa hari kemudian, saya bermalam di pulau itu. Pulau buatan itu kelihatan lebih indah pada waktu malam. Pulau yang diterangi cahaya, terapung di tengah laut, kelihatan seperti satu adegan dalam film. Hebat bukan tuan, kata seorang jurutera Malaysia yang bekerja malam. Setahun lalu, di sini hanya ada laut. Pada masa itu saya faham. Ini bukan sekadar masalah kejuruteraan pembinaan. Pasukan Malaysia sedang mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Mereka sedang membina sebuah bandar di tengah lautan. Keesokan paginya, saya melihat matahari terbit di pulau itu. Matahari terbit dari ufuk laut, mewarnai seluruh lautan dengan warna keemasan. Pulau buatan yang kukuh di tengah-tengahnya kelihatan seperti satu keajaiban. Selamat pagi Tuan Sapair, Hashim. Saya menjawab dengan terus terang. Mulai sekarang, kemungkinan telah bermula. Kamu semua benar-benar boleh menyiapkan keseluruhan 36 kilometer. Beliau tersenyum lebar. Terima kasih, Tuan. Kata-kata itu adalah sumber inspirasi terbesar bagi kami. Penyiapan pulau buatan pertama bukan sekadar kemajuan projek. Ia adalah bukti bahwa impian yang kelihatan mustahil boleh menjadi kenyataan. Dan inilah saat yang memberikan keyakinan kepada pasukan Malaysia bahwa mereka benar-benar boleh mencipta keajaiban. Pulau kecil yang terapung di tengah laut itu adalah langkah pertama impian besar sepanjang 36 kilometer. Walaupun mereka tidak mengetahuinya pada masa itu, jika dilihat kembali, detik itu adalah titik perubahan yang sebenar. 15 April 2020, 3 petang, saya menerima panggilan telepon paling mengejutkan dalam hidup saya. Suara Hashim penuh dengan keputusasaan. Dr. Hunter, ada masalah besar, tongkang telah karam. Saya segera bergegas ke tempat kejadian. Pemandangan ketika saya tiba amat menyedihkan. Sebuah tongkang besar terbalik, terapung di tengah laut. Peralatan dan bahan binaan bertaburan di mana-mana. Peralatan penting yang telah disediakan sejak sekian lama telah tenggelam ke dasar laut. Apa yang telah berlaku? Saya bertanya dengan cemas. Mandur di tapak kejadian menjelaskan dengan suara yang bergetar. Petang tadi, semasa kami sedang memindahkan kren besar dan pam konkrit, angin tiba-tiba menjadi lebih kuat, menyebabkan tongkang hilang keseimbangan. Keadaannya sangat serius. Di atas tongkang yang karam itu terdapat 2 kren menara bernilai $1 juta, setiap satu dan sebuah pam konkrit bernilai $1.5 juta. Bukan itu sahaja, bahan-bahan utama yang akan digunakan dalam tempoh 3 bulan akan datang turut tenggelam. Jumlah kerugian mencecah lebih $3 juta. Perkara yang paling serius ialah peralatan ini dibuat khas, tidak mudah untuk diganti. Ia adalah kren dengan salutan khas anti-karat dan pam konkrit yang disesuaikan untuk persekitaran tempatan. Untuk memesan semula akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Adakah ini pengakhirannya? Tanya seorang jurutera dengan wajah putus asa. Suasana di tempat kejadian serta merta menjadi suram. Semua kejayaan yang telah dikumpul selama ini berhadapan dengan krisis yang boleh lenyap dalam sekelip mata. Hashim pucat lesi. Jadwal 3 bulan musnah sama sekali. Mengikut perancangan, kita perlu menyiapkan bahagian PAM tahun ini. Sekarang, itu mustahil. Berita tersebar dengan pantas. Malam itu, berita tempatan Arab Saudi melaporkan tentang kemalangan besar itu. Kemalangan serius di syarikat pembinaan Malaysia, kelewatan projek tidak dapat dielakkan, itulah tajuk utamanya. Stesen radio berulang kali menyiarkan gambar tongkang yang karam. Keesokan paginya, serangan media bermula. Akhbar Saudi Times meletakkan tajuk utama di muka depan, Malaysia akhirnya gagal. Kandungan artikel itu lebih pedas. Hasil kerja selama 2 tahun lenyap dalam sekelip mata.
akhirnya mereka akan menghadapi nasib yang sama seperti syarikat asing lain. Akhbar Saudi Daily menyiarkan editorial yang mengatakan hasilnya boleh dijangka sejak awal lagi, menegaskan bahwa tidak kira betapa baik teknologinya. Dalam persekitaran yang ekstrem ini, kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Pasukan Malaysia tidak terkecuali. Stesen radio tempatan juga berterusan menyiarkan laporan negatif selama berhari-hari. KTV menghasilkan sebuah program khas meneliti tanda-tanda kegagalan, menganalisis semula kandungan cemuhan 2 tahun lalu dan mengatakan, akhirnya, apa yang ditakuti telah berlaku. Lebih mengejutkan lagi ialah reaksi politik. Ahli Parlimen Pembangkang menuntut siasatan segera, mengatakan ini adalah projek yang mustahil sejak awal lagi. Sekarang kontrak mesti dibatalkan untuk mengurangkan kerugian. Malah di dalam kerajaan sendiri, ada suara-suara kritikan. Seorang ahli parlimen mengatakan keputusan kerajaan terlalu tergesa-gesa. Untuk mengelakkan pembaziran wang pembayar cukai, ia perlu disemak semula. Malah ahli parlimen yang telah menyokong projek itu mula mengubah pendirian mereka. Persatuan Kontraktor Arab Saudi mengeluarkan kenyataan rasmi, mengatakan kemalangan ini adalah akibat daripada kekurangan dalam pengurusan keselamatan dan seluruh projek perlu dinilai semula dengan segera. Penyiapan projek kelihatan sukar, tegas pengerusi persatuan itu dalam satu sidang akhbar. Media antarabangsa juga mula memberi perhatian. Majalah Construction Magazine di Timur Tengah menyiarkan artikel khas, keruntuhan projek mega di Arab Saudi, menilai bahawa cabaran Malaysia nampaknya berakhir dengan kegagalan. Ini sekali lagi membuktikan betapa ekstremnya persekitaran di rantau ini. Industri pembinaan Dubai memberikan reaksi yang dijangka, dengan seorang pakar mengatakan, tidak kira betapa baik teknologinya, jika nasib tidak menyebelahi Anda, ia sia-sia. Perkara yang paling mengejutkan ialah reaksi syarikat induk di Malaysia. Kabar angin mengatakan bahawa pengurusan atasan Puncak Jaya Bina telah mengadakan mesyuarat tergempar jarak jauh dan maklumat dalaman bocor bahawa mereka sedang mempertimbangkan secara serius sama ada untuk meneruskan projek itu atau tidak. Berita bahawa syarikat induk mungkin akan mengeluarkan arahan untuk menarik diri tersebar di seluruh tapak projek. Ketidakpastian merebak di kalangan jurutera Malaysia. Adakah semuanya akan berakhir seperti ini? Mereka dipenuhi dengan kebimbangan. Pekerja tempatan juga mula ragu-ragu. Mereka yang telah kembali mula berhenti sekali lagi, seorang demi seorang, kerana ketidakpastian bahawa syarikat itu mungkin akan meninggalkan kerja separuh jalan seperti syarikat-syarikat lain. Jumlah pekerja tempatan yang telah mencapai 200 orang telah berkurangan kepada 100 orang dalam seminggu. Pada akhir April, saya bertemu dengan Hashim. Keadaannya menyedihkan. Tekanan selama 2 tahun dan kesan kemalangan ini telah membuatnya keletihan sepenuhnya. Berat badannya turun lebih 10 kilogram. Mungkin ini benar-benar sukar, kata saya. Beliau mengangguk. Sejujurnya, kali ini saya rasa semuanya benar-benar sudah berakhir. Syarikat induk juga menekan saya untuk meletak jawatan. Awak benar-benar akan menarik diri? Beliau terdiam lama, kemudian berkata perlahan, Tuan, saya telah menulis surat perletakan jawatan saya. Saya fikir untuk mengambil tanggungjawab penuh dan meletak jawatan. Tetapi selepas menulisnya, saya berfikir, ini bukan masalah saya seorang sahaja. Jika kita berputus asa di sini, jambatan ini akan benar-benar berakhir. Ia tidak akan pernah siap. Dalam suaranya, ada kegairahan. Tiada syarikat lain yang akan berani mencabar ini. Jika kita gagal, tiada siapa yang akan mahu mengambil projek ini. Saya terkejut dengan kata-katanya. Ini bukan sekadar kegagalan projek sebuah syarikat. Ia adalah saat di mana impian untuk menghubungkan lautan sepanjang 36 km akan musnah. Jadi apa yang akan awak buat? Saya bertanya. Hashim menunjukkan riak wajah yang penuh tekad. Saya akan teruskan hingga ke akhirnya, walaupun tanpa peralatan. Selagi manusia masih ada di sini, walaupun dengan tangan kami sendiri, saya akan bina jambatan ini. Pada masa itu, saya sekali lagi merasai keistimewaan orang Malaysia. Keazaman untuk tidak berputus asa walaupun segalanya runtuh. Itulah senjata sebenar mereka. Tetapi realitinya tetap terdesak. Tiada peralatan, tiada bahan dan kaki tangan telah berkurangan. Tekanan dari media dan politik semakin meningkat. Sokongan daripada syarikat induk tidak menentu. Saya menulis dalam diari saya pada malam itu. Bolehkah mereka benar-benar mengatasi keadaan yang terdesak ini? Segalanya telah hilang. Bolehkah mereka bangkit semula? Satu-satunya yang tinggal di tapak projek sekarang ialah manusia. Tetapi keazaman manusia-manusia itu nampaknya lebih kuat daripada sebarang badai. Minggu pertama bulan Mei 2020, ketika semuanya kelihatan terdesak, sebuah kisah seperti keajaiban mula berlaku.
keikhlasan Ir, Hashim mula tersebar kepada semua orang. Peristiwa itu bermula pada 1 Mei. Ir, Hashim memanggil semua pekerja tempatan, termasuk mereka yang telah berhenti. Saya juga hadir pada hari itu. Ucapannya luar biasa. Saya perlu memberitahu kamu semua kebenaran, kata Ir. Hashim melalui seorang penterjemah. Kita benar-benar berada dalam situasi yang sukar sekarang. Kita telah kehilangan peralatan, kita tidak mempunyai cukup uang, dan syarikat induk telah memberitahu kita untuk berputus asa. Riak wajah pekerja tempatan menjadi sedih. Akhirnya, sama seperti syarikat asing lain, mereka juga akan melarikan diri. Jangkaan itu seolah-olah menjadi kenyataan. Tetapi ayat seterusnya dari Ir, Hashim mengejutkan semua orang. Tetapi, kami tidak akan berputus asa. Walaupun kamu tidak membantu, walaupun hanya tinggal orang Malaysia, kami akan teruskan hingga ke akhirnya. Dalam suaranya, ada semangat dan tekad yang kuat. Seorang pekerja tempatan mengangkat tangan. Kamu benar-benar akan teruskan. Kamu tidak mempunyai peralatan lagi. Ir, Hashim mengangguk. Ya, walaupun dengan tangan kami sendiri, kami akan lakukannya. Jambatan ini bukan sahaja proyek syarikat kami. Ini juga masa depan Arab Saudi. Pada masa itu, sesuatu yang sukar dipercayai berlaku. Khalid, mandur tempatan yang pertama berhenti, bangun dan berkata, saya juga akan lakukannya. Selama 2 tahun, saya telah melihat kamu, orang Malaysia bekerja keras. Saya tidak boleh biarkan kamu seorang diri. Kata-katanya mencetuskan sokongan daripada pekerja lain, seorang demi seorang. Saya juga akan kembali. Mari kita siapkan. Suasana berubah sepenuhnya. Yang paling menakjubkan ialah seorang jurutera tempatan yang lebih tua berkata, pada mulanya, saya tidak percaya orang Malaysia. Tetapi sekarang berbeza. Kamu berbeza daripada orang asing lain. Kamu akan berjuang hingga ke akhirnya bersama kami. Pada hari itu, daripada 150 pekerja yang telah berhenti, 120 orang mengatakan mereka akan kembali bekerja. Beberapa orang malah mengatakan mereka tidak perlu dibayar. Saya tidak bekerja untuk uang. Saya mahu jambatan ini disiapkan. Perkara yang lebih sukar dipercayai ialah apa yang berlaku pada hari-hari berikutnya. Pengawal kebangsaan Arab Saudi telah menghubungi, menawarkan bantuan untuk mengangkut peralatan. Jika kamu memerlukan bantuan, kami sedia membantu dengan tongkang-tongkang pengawal kebangsaan. Riak wajah Ir, Hashim penuh dengan rasa tidak percaya. Kenapa? Kenapa tuan-tuan mahu membantu kami? Pegawai pengawal kebangsaan itu menjawab, sejujurnya, pada mulanya kami juga ragu-ragu. Tetapi apabila melihat usaha kamu semua, kami dapat merasakan keikhlasan kamu. Ini adalah proyek negara kami. Kami tidak boleh membiarkan orang asing menderita seorang diri. Selepas pengawal kebangsaan memutuskan untuk membantu, keadaan berubah dengan cepat. Tongkang-tongkang pengawal kebangsaan lebih selamat daripada tongkang awam dan dikendalikan oleh kru tentera laut yang profesional. Kini, risiko kemalangan dalam pengangkutan peralatan telah berkurangan dengan ketara. Pendirian kerajaan juga mula berubah. Menteri Kerja Raya sendiri melawat tapak proyek dan berkata, sebuah proyek yang disokong oleh rakyat dan pekerja tempatan tidak boleh diabaikan oleh kerajaan dan berjanji akan memberikan sokongan penuh. Hala 7 media juga berubah. The Riyadh Times melaporkan tentang kerjasama luar biasa antara pasukan Malaysia dan pekerja tempatan walaupun beberapa hari sebelumnya mereka telah mengisitiharkan kegagalan. Stesen radio tempatan mula menghasilkan sebuah dokumentari khas insan yang tidak berputus asa, menjejaki kerja pasukan Malaysia dan pekerja tempatan. Filem ini menjadi sangat populer, dengan kadar tontonan melebihi 30%. Perubahan terbesar ialah suasana di tapak proyek. Sebelum ini, orang Malaysia dan penduduk tempatan seolah-olah bekerja secara berasingan, tetapi kini mereka telah menjadi satu pasukan. Walaupun bahasa berbeza, hati mereka seolah-olah saling memahami. Tuan, ini bukan lagi proyek Malaysia, kata Khalid, si mandur. Ini adalah proyek kita semua. Dan memang benar, kerjasama sejati yang merentasi sempadan telah bermula, pasukan Malaysia juga berubah. Sebelum ini, mereka cuba menyelesaikan semua masalah sendirian. Tetapi kini, mereka mula menyelesaikannya bersama-sama penduduk tempatan. Ir, Hashim mengadakan mesyuarat dengan jurutera tempatan setiap pagi dan mendengar dengan teliti pendapat mereka. Apabila teknologi Malaysia dan pengalaman tempatan digabungkan, hasil yang lebih baik berlaku. Idea yang dicadangkan oleh penduduk tempatan banyak membantu, kata seorang jurutera Malaysia. Terutamanya langkah-langkah menentang badai pasir. Tanpa pengalaman penduduk tempatan, ia mustahil. Pada akhir Mei, peralatan baru mula tiba. Kali ini, ia diangkut dengan selamat di atas tongkang pengawal kebangsaan,
Tetapi yang paling penting ialah orang-orang yang bekerja bersama-sama telah kembali. Pemandangan pada hari pertama pemasangan peralatan baru itu sungguh menakjubkan. 30 orang Malaysia dan 120 penduduk tempatan bergerak seperti satu badan. Tanpa memerlukan arahan, mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Yang paling menakjubkan ialah kecekapan kerja telah meningkat 2 kali ganda berbanding sebelumnya. Teknologi Malaysia dan pengalaman tempatan telah bergabung untuk menghasilkan keputusan yang hebat. Sekarang kita seperti satu pasukan sebenar, kata Ir Hashim dengan wajah gembira. Dan memang benar, mengatasi cabaran seperti kemalangan itu hanya menjadikan mereka lebih kuat sebagai sebuah pasukan. Pada awal Jun, pembinaan pulau buatan kedua bermula. Kali ini, ia sama sekali berbeza daripada yang pertama. Semua orang tahu peranan masing-masing dan kerjasama berlaku secara semula jadi. Sebelum ini, nampaknya hanya teknologi Malaysia yang mendorong ke hadapan, kata seorang jurutera tempatan. Tetapi sekarang, kita semua mencipta bersama-sama. Apabila saya melihat pemandangan itu saya faham. Mereka tidak melawan lautan. Pasukan Malaysia dan pasukan tempatan telah bersatu dan mempunyai kekuatan sebenar untuk menakluki lautan. Pada suatu malam, ada satu majlis kerajaan kecil di tapak projek. Bukan atas sebab tertentu, cuma mereka gembira dapat bekerja bersama. Orang Malaysia membawa hidangan Malaysia seperti satai, rendang dan nasi lemak, dan penduduk tempatan memainkan musik tempatan. Pada acara itu, Khalid berucap, "Sekarang kita adalah satu keluarga. Jambatan ini akan menjadi jambatan yang kita semua bina bersama." Semua orang bertepuk tangan, bunyinya bergema di seluruh lautan. Ir Hashim berkata perlahan kepada saya, "Tuan, sekarang saya faham. Teknologi sahaja tidak cukup. Hati manusia mesti bersatu untuk keajaiban sebenar berlaku." Saya mengangguk. Ya, ini bukan lagi projek Malaysia. Mereka tidak melawan lautan. Kini ia akan menjadi jambatan rakyat, dibina dengan kepercayaan dan keringat. Malam itu, saya yakin mereka boleh menewaskan lautan sepanjang 36 km. Kerana kini, mereka mempunyai senjata yang lebih kuat daripada teknologi, hati yang bersatu. Desember 2022, detik paling menakjubkan dalam hidup saya telah tiba. Hari di mana diumumkan bahawa laluan pantai Raja Abdullah telah siap sepenuhnya. Pada jam 5 pagi saya berdiri di hujung jambatan yang telah siap. Pemandangan di hadapan saya sukar dipercayai. Tempat yang 5 tahun lalu tiada apa-apa selain laut, kini telah terbina sebuah bandar gergasi. Panjang keseluruhannya 36.014 km. Sebuah dunia sempurna yang merentasi permukaan air. Jambatan itu terbentang hingga ke kaki langit, membuatkan saya meremang. Ribuan tiang jambatan berdiri kukuh di tengah laut. Jalan 6 lorong terbentang lurus. Pulau-pulau buatan diletakkan di situ seperti permata, lengkap dengan hentian rehat dan balai polis. "Selamat pagi, Tuan Ir." Hashim datang mendekat dan menyapa. Tahun-tahun telah mengubahnya. Imej penuh tenaga semasa kami bertemu telah hilang. Kini, beliau adalah seorang pembina senior yang penuh keyakinan. Sungguh menakjubkan. Saya memujinya dengan ikhlas. Adakah ini benar-benar mungkin? Jambatan yang telah siap ini bukan sekadar jambatan biasa. Ia adalah sebuah bandar sempurna yang dibina di atas laut. Di pulau-pulau buatan yang diletakkan di titik-titik penting, terdapat stesen minyak, kedai serbaneka, restoran, dan malah pusat perubatan kecemasan, serta pangkalan untuk unit penyelamat marin. Pada jam 9 pagi, majlis perasmian akhir bermula. Kerabat diraja, pegawai kanan kerajaan, bersama dengan duta-duta dari pelbagai negara hadir. Suasananya sama sekali berbeza dengan majlis pecah tanah yang lemah 5 tahun lalu. Kini ini adalah detik bersejarah yang disaksikan oleh seluruh dunia. Ir Hashim adalah orang pertama yang melaporkan latar belakang projek. Selepas memulakan kerja pada Januari 2018, mereka mengambil masa 4 tahun 10 bulan untuk menyiapkan semua segmen, sebulan lebih awal daripada yang dijadwalkan. Para hadirin bertepuk tangan dengan gemuruh. Kemudian beliau mengumumkan statistik yang menakjubkan. 2 juta tan konkrit telah digunakan. 3.250 tiang jambatan telah dipasang. Jumlah peserta adalah 3.400 orang, termasuk 800 warga Malaysia. Jumlah bajet adalah 1.8 bilion dolar, 10% lebih rendah daripada bajet asal. Tetapi yang lebih menakjubkan daripada angka-angka itu ialah pencapaian teknologi. Konkrit tahan garam yang dibangunkan oleh pasukan Malaysia kini telah menjadi standar antarabangsa. Negara-negara di seluruh dunia meminta untuk menggunakan teknologi ini dalam pembinaan marin. Pada jam 11 pagi, akhirnya Putera Mahkota Arab Saudi naik ke pentas.
Ucapan Duli Yang Teramat Mulia Mohammed bin Salman sangat bersemangat. Hari ini, kita bukan sahaja merasmikan sebuah jambatan, titah putra mahkota. Kita sedang mengesahkan kekuatan yang boleh mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Jambatan ini adalah masa depan kita, dan yang telah membina masa depan itu ialah Malaysia. Selepas titah putra mahkota, para hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Saya juga menitiskan air mata tanpa sedar. Pasukan Malaysia yang pernah dicemuh 5 tahun lalu telah menjadi rakan kongsi yang bertanggung jawab untuk masa depan negara ini. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puncak Jaya Bina dari Malaysia dan 300 pekerjanya, sambung Putera Mahkota. Apa yang telah kamu tunjukkan bukan sahaja teknologi biasa, tetapi keazaman untuk tidak berputus asa dan kerjasama yang mengubah impian menjadi kenyataan. Selepas itu, upacara pemanduan pertama bermula. Putera Mahkota, pegawai kerajaan, dan pihak berkepentingan dalam industri pembinaan menaiki kenderaan pertama. Saya juga menyertai detik gemilang itu. Perasaan ketika kenderaan mula bergerak di atas jambatan itu tidak dapat digambarkan. Lautan terbentang di kedua-dua belah, sungguh indah. Pulau-pulau buatan yang dilihat dari jauh kelihatan seperti Fata Morgana. Sepanjang 36 kilometer, semua orang terdiam memandang keluar tingkap. Ada rehat seketika di hentian rehat besar di tengah-tengah. Tempat ini benar-benar kelihatan seperti sebuah bandar kecil di tengah laut. Terdapat pusat membeli belah, restoran, dek pemerhatian, dan malah sebuah hotel kecil. Ini bukan lagi sebuah jambatan, ini sebuah bandar, kata seorang hadirin. Pemandangan dari dek pemerhatian hentian rehat itu sungguh indah. Lautan terbentang hingga ke kaki langit, pulau-pulau buatan diletakkan di situ, dan jambatan yang terbentang tanpa henti. Semuanya adalah hasil kerja manusia. Saya tidak percaya. Pada jam 3 petang, kami akhirnya tiba di destinasi. Panjang 36 km yang menghubungkan Pulau Abu dan Tanah Besar telah selesai. Jarak yang sebelum ini mengambil masa hampir 2 jam dengan bot, kini hanya mengambil masa 40 menit dengan kereta. Malam itu, ada sebuah majelis kerajaan besar. Duta-duta dari pelbagai negara dan penggiat industri pembinaan hadir untuk meraihkan kejayaan pasukan Malaysia. Yang paling menakjubkan ialah pekerja tempatan juga hadir hasil daripada kerjasama sejati. Reaksi ramai orang yang saya temui di majlis itu sungguh menakjubkan. Duta Jerman berkata, projek yang telah ditinggalkan oleh sebuah syarikat Jerman, tetapi Malaysia berjaya melakukannya. Sungguh luar biasa. Wakil kontraktor Perancis mengakui, kita perlu menerima teknologi Malaysia. Lebih mengejutkan lagi ialah cadangan projek baru. Arab Saudi mahu membina jambatan di Laut Merah. UAE mahu membina pulau-pulau buatan. Teknologi Malaysia sedang tersebar di seluruh Timur Tengah. Sekarang di pasaran pembinaan Timur Tengah, Malaysia berada dalam kedudukan yang sama sekali berbeza, kata seorang penggiat industri pembinaan tempatan. Dulu mereka dianggap sebagai pengikut syarikat barat, tetapi sekarang mereka diiktiraf dengan teknologi unik mereka sendiri. Selepas majelis itu, Hashim, dan saya pergi ke jambatan itu sekali lagi. Jambatan yang dilihat pada waktu malam lebih kelihatan seperti sebuah mimpi. Jambatan sepanjang 36 km, dihiasi dengan lampu LED yang terang benderang di tengah lautan, kelihatan seperti galaksi Bima Sakti yang jatuh ke air. Adakah awak bayangkan hari ini akan tiba 5 tahun lalu? Saya bertanya. Hashim tersenyum dan menjawab, sejujurnya, saya juga ragu-ragu, tetapi saya belajar bahwa jika Anda tidak berputus asa, keajaiban akan berlaku. Detik paling sukar ialah ketika tongkang karam. Pada masa itu, saya fikir semuanya benar-benar sudah berakhir. Tetapi pada masa itulah saya faham bahwa kami tidak bersendirian. Dan memang benar, jambatan ini bukan sahaja dibina oleh Malaysia. Ia adalah hasil gabungan teknologi Malaysia, pengalaman tempatan, dan keazaman untuk tidak berputus asa. Keesokan paginya jambatan itu dibuka kepada orang ramai. Apabila saya melihat kereta-kereta pertama rakyat biasa melintas, saya berasa amat terharu. Kini jambatan ini akan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian rakyat Arab Saudi. Suasana di Bandar Riyadh dipenuhi dengan kegembiraan. Kepercayaan bahwa kita juga boleh melakukannya tersebar di seluruh negara. Apabila melihat jambatan ini, anak-anak kita boleh bermimpi lebih besar, kata seorang warga negara. Malam sebelum saya pulang, saya berjalan di atas jambatan itu buat kali terakhir. Walaupun saya tidak dapat berjalan sepanjang 36 km, saya mahu berjalan 2 atau 3 km sebagai simbol. Berjalan di atas laut benar-benar satu pengalaman yang luar biasa.
Pada masa itu saya faham, jambatan ini bukan jambatan biasa. Ia adalah sebuah jambatan yang menghubungkan harapan sebuah negara, sebuah simbol yang menunjukkan bahwa keazaman manusia boleh mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dan yang paling penting, ia adalah sebuah karya yang menunjukkan erti sebenar industri pembinaan Malaysia, bukan kemewahan atau modal besar, tetapi hati yang tidak berputus asa dan kerjasama untuk mencipta bersama-sama. Itulah kekuatan sebenar. Laluan Pantai Raja Abdullah membawa nama yang penuh cabaran dan kemenangan. Selama 5 tahun, keajaiban telah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ini bukan sebuah jambatan, ini adalah Malaysia. Kisah yang bermula di lautan sepanas neraka 50 grad Celsius telah berakhir dengan begitu menakjubkan. Projek yang telah ditinggalkan oleh seluruh dunia telah dilaksanakan oleh Malaysia. Jambatan gergasi sepanjang 1.006 km kini menjadi simbol baru Arab Saudi. Kami bermula dengan teknologi, tetapi kami berjaya kerana manusia. Jambatan yang memisahkan laut dan pasir ini bukan sekadar sebuah struktur. Ia adalah penjelmaan kepercayaan, semangat dan ketabahan. Puncak Jaya Bina atas nama Malaysia telah membina masa depan di tengah-tengah dunia. Seperti yang disaksikan oleh David Hunter, ini bukan sebuah jambatan. Ini adalah semangat Malaysia yang telah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Inilah kekuatan Malaysia yang telah mengagumkan dunia. Malaysia, sebuah negara yang mungkin dikenali dengan rakyatnya yang mesra dan senyuman, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan yang kukuh seperti keluli. Melalui industri canggihnya, dan kini dalam bidang pembinaan, mereka telah membuat seluruh dunia terpegun. Di tengah-tengah pelbagai cabaran, Malaysia telah menggunakan teknologinya untuk membuktikan dirinya. Malah sekarang, ramai orang sedang melintasi jambatan itu bersama harapan baru. Dan ingatlah, Malaysia sentiasa berada di situ, sejak dari permulaan harapan itu. Itulah keseluruhan cerita untuk hari ini. Langganan dan sukaan Anda adalah sumber inspirasi besar untuk saya membuat video. Terima kasih kepada semua yang menonton hingga akhir. Semoga hari Anda indah.